Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Dengar suara cikgu? Okey. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM untuk pelajar SPM. So kelas kita hari ini ditaja oleh IM Future lah. Okey, daripada Parlimen in the Mahkota. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, ni soalan KSSM. Soalan KSSM. Soalan yang baru bentuk yang baru. Okey, ni sebenarnya asal dia daripada soalan matematik tambahan lah. So dia masuk dalam matematik. Okey, tentukan paksi simetri. So dia nak cari paksi simetri bagi graf fungsi. Okey, seterusnya lakarkan graf fungsi tersebut. Okey, so sekarang ni dekat sini dia ada dua kehendak dia lah. Okey, dia nak paksi simetri dan dia nak lakaran graf fungsi. Okey, first kali kita kena tahu fungsi dia dulu lah. Okey, so fungsi X sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah dengan tolak 2X kuasa 2 tambah 8X tolak dengan 14. Okey, so sekarang ni adalah fungsi dia lah. Okey, untuk dapat soalan kuadratik dekat sini, so kita ada 4 kaedah untuk menyelesaikan soalan ni lah. Okey. Okey, so bentuk yang nombor 1, kaedah yang pertama mesti kena tahu bentuk dia lah. Bentuk graf. Okey, so dekat sini pelajar kena tahu yang asal dia, persamaan dia Y sama dengan AX kuasa 2 plus BX plus dengan C. So A dia ni merujuk pada 2 lah. So A dia ni negatif 2. Ni A ni adalah negatif 2. So B dia adalah 8. C dia adalah negatif 14. So first kali kita kena tahu bentuk graf. So bentuk graf dia mesti merujuk kepada A. So kalau A lebih besar daripada kosong, so graf dia senyum. So A lebih kecil daripada kosong, graf dia masam. So yang ni negatif, so bentuk graf dia masam lah. Nombor 1 pelajar kena tahu. Okey, yang kedua pelajar kena tahu pintasan Y. So pintasan Y ni datang daripada mana? Datang daripada C. So C dia berapa? Pintasan Y negatif 14. Yang ni pelajar kena tahu. Okey, yang ketiga pintasan X. Okey, pintasan X ni kita dapat daripada mana? Dapat daripada persamaan tu dapat daripada persamaan. So cikgu clear dulu untuk mudah pelajar faham Okey, so kita dapat pintasan X daripada persamaan. So kita tahulah, cikgu ulang balik yang ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah C. Okey, dapat persamaan macam ni, kita tekan kalkulator. Okey, so untuk cari pintasan X, kita just tekan kalkulator je lah. Okey, mod equation, so tekan anak panah sebelah, so akan ada degree lah 2. So A dia ni berapa? Negatif 2. Okey, B dia berapa? 8. C dia berapa? Negatif 14. Okey, so pelajar akan dapat macam ni lah. X dia 2, X dia 2. Okey, so pelajar boleh lukis kat sini lah. Boleh tulis kat sini. X sama dengan 2. So lagi satu, X sama dengan 2. So dalam bracket dia X tolak 2, X tolak 2. So maksudnya dia akan lalu 2 lah. Okey, akan lalu 2 ni step yang ketiga. Step yang keempat, kita ada paksi simetri So cikgu lukis kat sini. Tak pun tulis kat sini lah. Tak clear. Okey, paksi simetri.
Paksi simetri ni macam mana kita dapat? Kita dapat daripada formula dia lah, negatif B per dengan 2A. So B ni berapa? 8. So negatif 8 bahagi dengan 2. A ni berapa? Negatif 2. So 2 darab negatif 2, negatif 4. So pelajar akan dapat macam ni lah, negatif 8 bahagi negatif 4. So kita akan dapat 2. 2 ni adalah paksi simetri dia. Ok, so bila dah settle 4 step ni, 1, 2, 3 dan 4 step ni, baru kita boleh lakar graf. Boleh follow cikgu? Setakat ni boleh follow? Boleh Ok, so ada 4 step. So kita lakar graf. Ok, bila dah settle mencari 4 ni, 4 kaedah tadi, so baru kita lakar, kita sketch, lakarkan graf. So macam mana kita nak lakar graf? Seperti biasalah, paksi X, paksi Y. Ok, first kali pelajar tahu dah bentuk dia masam. Ok, yang kedua pelajar tahu pintasan Y dia negatif 14. So cikgu andaikan negatif 14 kat sini lah. Ok, pintasan X ni kita dapat 2. So 2 dekat sini. Pintasan X ni graf awak mestilah lalu dia. Dan 2 yang terakhir ni adalah paksi simetri. So paksi simetri mesti garisan putus-putus. Ok, so macam mana graf pelajar? Pelajar akan dapat mesti lalu negatif 14, mesti lalu 2. So macam ni lah, simetri maksudnya sama. So kita dah jawab soalan ni. Ok, so soalan dia dekat sini, tentukan paksi simetri. So paksi simetri dia adalah 2 lah. Ok, so bila pelajar menjawab soalan macam ni, pelajar akan dapat 4 markah. 4 markah. Ok, so markah tu datang daripada mana? Ok, first kali pelajar cari X ni. Kat sini dah ada 1 markah. Ok, pelajar cari paksi simetri. So 1 markah. So ada graf 1 markah. So ada sketch graf 1 markah. Ok, ni adalah kaedah untuk KSSM lah. Ok, so settle untuk soalan yang pertama. Mudah sangat-sangat. Ok, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ok, soalan yang kedua. Ok, so jawapan pelajar 2 P sama dengan 6, P sama dengan 3/2. Ok, terima kasih yang bagi jawapan. So kita semak jawapan pelajar. Kita semak. Ok, first kali pelajar kena tahulah. Ok, persamaan kuadratik. Ini persamaan kuadratik. Ok, first kali seperti biasalah, kalau kita jumpa pecahan ni, kita anggap dia makanan lebih. Ok, so dia bagi kat jiran dia. Ok, so yang ni yang tinggal 2 P kuasa 2 tambah 9 sama dengan 3 darab dengan 5 P. So 15 P. Mudah je. Ok, dan kita kena selesaikan dia lah. Kena selesaikan dia. So darab dalam bracket seperti biasa. So 2P kuasa 2 tambah 2 darab 9, 18. So sama dengan 15P. Ok, 15P ni bawa pergi sebelah. Seperti biasa, kita jadikan dia bentuk arm dulu. Bentuk arm baru 1 markah. So 2P kuasa 2 tolak 15P tambah dengan 18 sama dengan 0. Jangan lupa. So dekat sini pelajar akan dapat 1 markah. Ok, bila dah dapat persamaan kuadratik macam ni, pelajar just tekan kalkulator sahaja. So kita tekan kalkulator. Ok, mod equation. Ok, tekan anak panah sebelah. So akan ada degree. So tekan 2 lah. Ok, so A dia adalah 2, B dia adalah negatif 15. Ok, C dia adalah 18. So pelajar akan dapat X6, X 1.5. Tapi kita tak nak point, kita nak pecahan. So pelajar boleh tekan kalkulator lah, tekan ABC tu. So akan dapat 3/2. Betul jawapan pelajar tadi. So pelajar akan dapat P sama dengan 6, P sama dengan 3/2. Okey, dekat sini pelajar tak akan dapat markah lagi. So pelajar kena selesaikan lah. Kena letak dalam bracket dulu. So kalau kat sini positif, kat atas ni mesti negatif.
Okey, so bila ada pecahan, so 2 hantar ke depan lah. So 2P, so kat sini positif, kat sini jadi negatif. So bila ada 2 kurungan, 1 markah, so dekat sini 1 markah dan 1 markah. Okey, be careful lah, mesti ada 2 bracket dekat sini. So kalau tak ada 2 bracket, hanya ada jawapan, so markah takkan dapat lah. Okey, so settle untuk soalan yang kedua. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, cikgu tunggu jawapan pelajar dulu. Cikgu pause dulu Okey, so kita pergi kepada asas nombor asas nombor. So kena tahulah. Okey, kalau pertukaran melibatkan 2 asas. Okey, asas 2 kepada asas 8. Okey, first kali asas 2 ni mesti tukar kepada asas 10. Okey, asas 2 mesti tukar kepada asas 10, baru kita tukar kepada asas 8. So yang nombor yang kita ada ni adalah asas 2 lah. So macam mana nak tukar kepada asas 10? Okey, so pelajar kena tunjuk lah. Walaupun pelajar terror, cikgu tahu pelajar cikgu ni terror. So kena tunjuk. Okey, macam mana dapat tukar kepada asas 10. So dekat sini pelajar kena tahu 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3 berapa pelajar? 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2 berapa? Halo, 8 tambah 2 kuasa 2, 4. 4 darab kosong, kosong lah, tak ada nilai dekat situ. Okey, tambah 2 kuasa 1, 2 darab 1, 2 lah. 2 kuasa kosong, apa sahaja dikuasakan kosong mesti nilai dia 1. 1 darab 1, 1 lah. Okey, so dekat sini kita tambah semua. 8 tambah 2 tambah 1, so kita akan dapat 11. 11 asas 10. Okey, ni asas 10 tapi kita tak tulis lah. Kita tak tulis dia asas 10 macam ni, kita tak tulis So bila dah dapat asas 10, okey, so kita tukar dia kepada asas 8. So kita bahagi kepada 8 lah. Dia macam tu. Okey, so pelajar boleh tekan kalkulator juga 11 bahagi 8. So cikgu ajar tekan kalkulator 11, so cikgu dah set balik. Okey, 11 bahagi dengan 8, so kita dapat 1.375. Tapi tak nak point ni, kita nak 1 saja. So dekat sini 1 lah. 1 darab dengan 8, so dapat 8. Jadi 11 tolak dengan 8, so kita ada baki 3. Okey, lepas tu 1 ni boleh bagi 8? Tak boleh. So 1 turun bawah. So kita baca daripada bawah. Jawapan dia 13 asas 8. Betul terima kasih pelajar yang membantu cikgu tadi. So betul jawapan awak. So dapat markah daripada mana? Mesti tunjuk solution dia 1 markah. Okey, jawapan akhir 1 markah lah, 2 markah. Tukar kepada asas 2, ada tak kaedah dia ada 1 markah, yang ni 1 markah. So dekat sini 4 markah. Okey, boleh faham pelajar? Faham? Okey, first kali tukar pada asas 10 dulu. Lepas tu baru bahagi. Okey, satu lagi soalan asas nombor. Senang je. Okey, cikgu tunggu jawapan pelajar. Okey, first kali pelajar bila pelajar dapat saja kalau melibatkan pertukaran asas. Okey, lagi sekali cikgu ulang. Okey, asas 3 kepada asas 5. So asas 3 ni kita tukar kepada asas 10 dululah. Okey, so kita ada 1 2 1 asas 3 ni nak tukar pada asas 10. 3 kuasa kosong, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2. So 3 kuasa 2, 3 darab 3 lah. So 9 darab 1, 9. Tambah 3 kuasa 1, 3. Okey, darab dengan 2, so dapat 6. 3 kuasa kosong, apa saja dikuasakan kosong mesti 1 1 darab 1, 1 lah. Sorry. So tambah dengan 1.
So pelajar akan dapat jawapan dia dekat sini 15, 16. So 16 asas 10 nak tukar pada asas 5. So 16 nak tukar pada asas 5. Okey, first kali pelajar ambil kalkulator, pelajar tekan sahaja 16 bahagi dengan 5. So kita akan dapat jawapan dia 3.2. So cikgu nak 3 sahaja. Okey, point tak nak 3 darab 5, 15. So 16 tolak 15, so dapat 1. Boleh? Okey, so 3 boleh tak bahagi 5? Tak boleh. So 3 turun bawah. 3, 1 jawapan dia. Betul? Ke salah kaedah cikgu ni? Ada yang nak respon? Okey, betul kaedah dia? Betulkan tadi dua orang tadi. So betulkan. First kali tukar pada asas 10 dulu. So kat sini dapat 3 kuasa 2, 9 betul. 3 darab 1, 3 kali 2, 6 betul. So kat sini betul. So dapat 16. So 16 bahagi 5. So 3 darab 5, 15. So bagi 1, 3 tak boleh. Turun bawah. So dia akan naik atas lah. Okey, so settle untuk soalan yang keempat. Okey, cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang kelima. Soalan yang kelima ni soalan senang penakbulan matematik lah. Okey, cuma dia ada sedikit penambahan sajalah. Okey, first kali nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, so kita ada dua statement dekat sini. Okey, ni statement yang pertama, ni statement yang kedua. So negatif 16 pula. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 7. Betul? Betul tak ni pelajar? Respon? Salah Salah, statement ni salah. So bila dia pergi ke sini, dia mesti jumpa negatif 6 dulu kan. Negatif 6, negatif 7. So dia semakin besar lah macam ni lah. Semakin besar. So ni statement ni salah. Okey, tapi dia disambung dengan perkataan dan. 2 kuasa 4, 16. Betul? Betul. Ni betul. So satu salah, satu betul disambung dengan dan. Jadi pernyataan dekat sini apa? Palsu. Bagus. Pandai awak. Palsu. Palsu lah. Kalau O baru dia true betul Okey. B, nyatakan kontra positif. Ingat pelajar kontra positif? Ingat lagi tak? Okey, jadi apa kontra positif dia pelajar? Cikgu nak jawapan kontra positif. Okey. Okey, bagus tepat sekali. So jika X bukan mesti ada perkataan bukan. Faktor bagi 12. Okey, maka X bukan faktor bagi 6 X bukan faktor bagi 6. Faktor bagi 6. Jangan tertinggal satu perkataan pun. So dekat sini settle. So dekat atas ni satu markah. So dekat bawah ni satu markah juga. Okey, sebelum tu cikgu cerita dulu. Okey, settle untuk soalan B. Okey, soalan C. Cikgu nak jawapan pelajar. Soalan C. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan. Induktif. Dia ada dua dia ada induktif. Okey, secara aruhan. Okey, ataupun deduktif. Dia ada dua. Okey, ikut formula cikgu dulu. Formula cikgu tu lah. Okey, ikut duduk tu. Ikut duduk. Okey ingat kalau induktif khusus kepada
umum. Okey, maksudnya dia ada cara penyelesaian. Kalau deduktif umum kepada khusus, so dekat sini dia nak jawapan. So pelajar kena expert lah ni, ikut duduk ni. Okey, so sekarang ni dia nak secara aruhan. So first kali bila dapat soalan macam ni, so sama dengan ni kita buang lah, yang ni tak ada kaitan. So kita akan salin balik lah apa yang sama dekat sini. So 4 ni semua sama. So yang ni dia kurungan, so tolak dengan 3. So dalam kurungan ni adalah nilai n lah. So nilai n, so n tu mesti berapa? Pelajar boleh respon, n tu mesti berapa? Okey, 1, 2, 3, 4. So titik-titik dia mesti ada. Titik mesti ada berapa pelajar? 3 dan seterusnya lah. Maksudnya titik ni wajib ada. Okey, titik ni menunjukkan dia ada sambungan lagi lah. So n 1, 2, 3, 4. So dekat sini kita tahu n. So macam mana dapat 1? So 1 kuasa 2 dapat 1. Macam mana dapat 2? Dapat 4, 2 kuasa 2. Macam mana dapat 9? 3 kuasa 2. Semua kuasa 2. So n kuasa 2 dekat sini. Okey, so dekat sini markah dia pelajar akan dapat 1 daripada sini, 1 daripada sinilah. Okey, n dia mesti 1 dan seterusnya. Dia tak boleh pelajar tulis kat sini n tu berapa? 1, 4, 9, 16 tak boleh. Dia mesti 1, 2, 3, 4 lah. Okey, setakat ni ada soalan tak pelajar? Okey, so kita sambung soalan nombor 6 sikit lagi. Okey, soalan set. So pelajar boleh cuba dulu. Okey, cikgu akan pause dulu. Okey, untuk soalan set ni pelajar hanya belajar 3 perkara je. Banyak kali cikgu cerita 3 perkara saja pelajar belajar. So yang pertama sekali pelajar belajar bersilang. Okey, yang kedua pelajar belajar kesatuan. Yang ketiga pelajar belajar prime ataupun pelengkap. 3 ni je pelajar belajar. So kalau soalan dia, so cikgu cerita dulu Cikgu pergi whiteboard cikgu sekejap. Okey, so cikgu ulang lagi sekali. So 3 perkara pelajar belajar. Yang pertama sekali bersilang, kesatuan dan pelengkap lah ataupun prime. So kalau soalan dia kita ada 2 gambar macam ni. Okey, ni adalah A, ni adalah B. Okey, kalau soalan dia A bersilang dengan B. So first kali dapat soalan macam ni pelajar bagi nombor dulu. Okey, mesti titik dulu baru nombor baru dia jadi unsur 2 dan 3. So A ni berapa? A ni 1 dan 2. Okey, B ni berapa? 2 dan 3. Ni B ni merangkumi ni lah. Okey, jadi kalau bersilang nombor yang sama, so 2. So kita lorek 2. Mudah sangat, ni sama. Okey, yang kedua pelajar belajar. Katalah kita ada 2 A, B. So kalau A union B, okey, first kali bagi nombor lah. Seperti biasa bagi nombor. So A dia berapa? 1 dan 2. B dia berapa? 2 dan 3. So kalau union semualah. A union B semua. Jadi semua nombor yang ada 1, 2 dan 3. So semua. Bila semua kita lorek semualah. Okey, ni adalah semua. Okey, dan yang terakhir sekali cikgu nak tunjuk pelengkap. Pelengkap. Apa maksud pelengkap pelajar? Bukan, betul? Okey, katalah kita ada A, B. A,
bersilang dengan B pelengkap. Okey, dapat soalan bagi nombor. Okey, so A tu berapa? 1, 2. B pelengkap berapa? Yang bukan B bukan B. Jadi 1 lah. Jadi yang bersilang, ni bersilang. So jawapan dia 1. So kita lorek 1 sajalah. Jangan termasuk 2. So dekat sini. Kat sini clear pelajar? Clear tak? Clear Okey, so dekat sini boleh jawab lah. First kali dia dah bagi dah gambar macam ni. So bagi nombor. Seperti biasa, bagi nombor dulu. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, rajah 1 di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada gambar rajah Venn yang tidak lengkap lah. So gambar rajah Venn ni tak lengkap. Okey, dia ada P union Q union R. So kita akan ada R lagi satu Okey, seterusnya kita diberi P ialah nombor perdana kurang daripada 10. Okey, pelajar listkan nombor perdana kurang daripada 10. Bantu cikgu. Berapa? 2, 3, 5, 7. Okey, ini saja kan yang kurang daripada 10. Okey, Q nombor genap kurang daripada 10. 2, 4, 6, 8. Kurang atau sama ni dia ada sama dengan tu 10. Okey, mesti boleh list. Okey, R tu huruf vokal. So R ni A, E, I, O, U. Okey, so settle. Dengan melengkapkan gambar rajah Venn tersebut, lorekkan P bersilang dengan Q prime. P, cari P dulu. Okey, ni soalan dia ni soalan, selesaikan bracket dulu. P bersilang dengan Q prime. So P dia apa? Kita dah ada dah. 2, 3, 5, 7. Q prime. Apa maksud Q prime? Selain daripada Q. Selain daripada Q apa dia? 1. Betul? Lagi? Selain daripada Q, sebenarnya kita ada satu lagi gambar rajah Venn tu. Kita ada lagi satu. So cikgu lukis terus sebab dia nak dengan melengkapkan gambar rajah Venn. So cikgu lukis petak lah, senang. Okey, so petak. So kita ada set R R huruf vokal. So titik dulu A, E, I, O, U. Okey, so Q prime maksudnya selain pada Q. Selain pada Q kita ada apa? Ada 1, ada E, A, E, I, O, U I, O, U. So bersilang. Ada tak bersilang dekat sini? No, P dengan Q prime ada tak? Tak ada kan? Betul tak ada? Tak ada So bila tak ada bersilang, dia adalah empty set lah. Kita tulis macam ni jawapan dia, empty set. So tak ada bersilang P dengan Q prime. Ke ada? Pelajar, cikgu tertinggal ni. P ni nombor perdana. Okey. Okey, so cikgu buat sedikit pembetulan. Okey. Sebab kita dah ada gambar ni kan. Kita dah ada nilai yang diberi. Nilai yang diberi ni sebenarnya kita kena masuk dalam gambar rajah yang ada lah. Okey, so cikgu masukkan cikgu masukkan dulu. Okey, so dekat sini cikgu padam dulu. Okey, kalau pelajar tak nak masuk pun, pelajar just masuk nilai dekat sini pun boleh Tapi bila dia dah bagi, so pelajar kena masuklah nombor yang bersilang, nombor 2. So nombor 2 tu dekat sinilah. So P yang tinggal adalah 3, 5, 7.
So Q yang tinggal 4, 6, 8, 10. Sebab dia dah bagi nilai dekat situ. Okey, so soalan yang pertama P. So P ni berapa? Kita dah ada 2, 3, 5, 7 bersilang dengan Q prime. So selain daripada Q ni, kita ada apa? 3, 5, 7. Betul pelajar kat sini? Halo, respon, nak dengar suara? P adalah yang ni. Q prime maksudnya selain pada Q lah. Selain daripada Q. So sekarang ni yang bersilang adalah 3, 5, 7. Betul? So ni adalah jawapan dia lah. 3, 5, 7. Okey. Union R. Apa maksud union? Termasuk R. So gambar dia jadi macam ni lah. Okey, boleh pelajar? Boleh? Boleh. Okey, cuba lagi satu. Okey, first kali pelajar kena tahulah. Okey, set semester. Set semester ni merangkumi semua ni lah. Semua ni adalah set semester. So nilai set semester dia adalah 32. Okey, bermakna so yang kita ada 3 tambah dengan X tambah dengan 6 tambah dengan 10 sama dengan 32. Okey, so X sama dengan yang ni 3 tambah 6, 9. Okey, 9 tambah ni 19 lah. 19 bawa pergi sebelah. So 32 tolak 19. So kita akan dapat X tu lah. Okey, 32 tolak 19 berapa pelajar? Hello, nak dengar suara? 13. Okey, so soalan dia tanya apa? Berapa nilai R prime? Apa maksud R prime? Yang bukan R. So X ni adalah 13. So yang bukan ni sini yang bukan. Yang bukan ni sini. Ni bukan. So ni adalah R. So bukan R adalah 3 tambah dengan 13. So jawapan dia 16. Bagus Okey, tepat jawapan pelajar tu. Okey, so settle. Okey, cikgu pergi soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, soalan nombor 8, rangkaian dalam teori graf. Okey, pelajar boleh cuba. Okey, so kita pergi kepada soalan rangkaian dalam teori graf untuk bab baru dalam KSSM. Okey, soalan dia sangat mudah lah. Okey, kita ada 3 bentuk 3 bentuk soalan rangkaian dalam teori graf. Okey, kita pergi kepada soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan graf mudah. Okey, dan berpemberat. So graf mudah ni pelajar kena tahu yang tak ada anak panah ataupun yang tak ada gegelung dan berbilang tepi. Okey, so ada pemberat. So mana pemberat ni? Pemberat ni adalah kat sini lah. Ni adalah pemberat nilai kat tepi. Okey, pemberat ni menunjukkan jarak lah dalam kilometer. Ni adalah jarak dalam km. Okey, so tentukan laluan jarak yang terpendek dari bucu A ke F. So kita nak pergi A ke F. So ada berapa laluan yang kita boleh lalu? So dekat sini pelajar boleh okey, so cikgu buat hijau dulu So laluan yang pertama A ke F lah. Mungkin dia akan lalu 1, 2, 3. So A ke C ke D ke F. So dekat sini 1.5 tambah dengan 4 tambah dengan 9.5. Berapa dapat pelajar? So 9.5 tambah 1.5. So kita dapat 11. 11 tambah 5, so 15. Betul
Okey. So tu laluan pertama. Kalau laluan lain, ada laluan lain, so dia tak nak lalu dekat D, dia nak lalu straight. Satu sini, ke sini. Okey, so laluan lain A ke C ke G ke F. Berapa ni? 1.5 tambah 8 tambah dengan 6. So berapa? So 15.5. So ada laluan lain? Okey, ada lagi satu. So laluan lain mungkin dia lalu sini, dia tak nak lalu sini, lalu sini. Okey, katalah ada lalu mana? Sini dekat sikit ya. So okey, so dia lalu situ. So A ke B 2 tambah dengan 1.5 tambah dengan 4, so tambah dengan 9.5. So dapat apa ni? 95, 1.5 dah 11, 15, so 17. So laluan mana yang paling dekat pelajar? Yang mana? Ada satu lagi, satu laluan. Laluan mana? AD EF, ACDEF, sini ya. Okey, kita cuba, kita tengok. So laluan lagi A pergi ke C, pergi ke D, pergi ke E, pergi ke F. Berapa ni? 1.5 tambah dengan 4, so tambah dengan 4, so tambah dengan 4.5. Dapat apa ni? 14. So laluan mana kita ambil? Laluan ni Okey, so cikgu semak jawapan sekejap. So jawapan dia betul 14. So pelajar akan dapat 2 markah dan 1 markah lah. So 3 markah. So mesti lukis graf pun sama. So dia akan jadi 4 markah lah. Okey, so faham tak? Kat sini faham? Faham pelajar? Okey, soalan ni pun cikgu dah bincang dah. Rasanya tak ada masalah kot untuk rangkaian dalam teori graf. Okey, ketaksamaan pun tak ada masalah. So pelajar cuba jawab dulu. Kalau pelajar nak jawapan, pelajar boleh PM personal cikgu pun tak apa. So cikgu akan akan bagi jawapan dalam slide PowerPoint ni lah. Slide PowerPoint cikgu ni. Ni dia akan cerita detail satu-satu dia cerita. Dia mudah je. Cuma cikgu sebab cikgu suka menconteng. So cikgu tak nak pakai slide PowerPoint. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Sekejap jangan keluar lagi. Cikgu nak snap dulu.